Dan masa tu sempatlah juga masa sembang-sembang dengan imam tu, kena ceramah dengan imam tu. Imam tu cakap perempuan haram untuk travel macam ni. Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan Ustazah Adilah mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas kami berada di Bihar, di perkampungan Motihari, dan di situ kami berjumpa dengan seorang lelaki yang kaya jiwa yang bernama Syaukat Ali, dan apa yang berlaku adalah di luar daripada jangkaan kami. Anda boleh tengok di episod yang lepas dekat sini. Dan sebelum kami meninggalkan perkampungan Syaukat Ali ni, keluarga mereka ajak kami makan tengah hari, dan kami sempat memberikan sedikit duit raya kepada kanak-kanak dekat situ. Dan pada waktu tu saya bagi juga topi kesayangan saya kepada seorang budak lelaki yang bernama Siraj. Sebab apa? Siraj ni dia sangat-sangat curious tau. Dia sangat-sangat suka dengan kami, dan kat mana-mana kami pergi mesti si Siraj ni ada. So masa tu saya berikan topi ni kepada Siraj ni. InsyaAllah dia akan menjadi seorang traveller yang hebat. Dia adalah simbolik macam cerita One Piece lah. Sebab saya ni minat manga One Piece. Dia adalah satu simbolik yang insyaAllah dia akan menjadi seorang traveller yang hebat. Bila dah jadi traveller yang hebat, pulangkanlah balik topi tu pada saya. Bukan macam tu lah. Dan baru-baru ni saya dihubungi di WhatsApp oleh seorang lelaki India yang tak dikenali. Sebab nombor telefon dia nombor telefon India. Dan bila dia hantar gambar kepada saya macam kenal, macam pernah tengok muka ni. Dan rupa-rupanya orang yang PM saya tu adalah Siraj tu sendiri. Dan masa tu saya tanyalah dia macam mana dia boleh jumpa saya. Dan rupa-rupanya dia masih simpan lagi name card yang saya bagi pada dia. Dan dia siap laminate lagi name card tu. Wow! Muka dia dah berjambang dah berbeza dah daripada yang kita jumpa masa tu kanak-kanak lagi. Sekarang ni dah berjambang, dan dia tunjuk yang dia dah sampai ke Mekah dan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun tak sangka dalam keadaan waktu kita jumpa tu, kita tak nampak lah dia ni berada sangat. Dengan izin Allah, dia boleh sampai dekat Mekah dan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Dan masa saya tanyalah, mana Syaukat Ali? Sebab saya nak dapat nombor telefon Syaukat Ali, dan saya tunjuklah gambar Syaukat Ali tu. Dan dia kata, ni bukan Syaukat Ali, yang ni adalah Ziaullah. Ziaullah ni imam dekat situ lah. Dan rupa-rupanya saya tersalah orang. Malu je. Saya ingatkan yang orang tu adalah Syaukat Ali. Saya masih ingat nama Syaukat Ali tu, tapi saya dah lupa muka dia macam mana. Sebab dah lama kan, dah bertahun. Waktu saya jumpa dia adalah 2016. Sekarang ni masa dia kontak tu dah 2021. So saya dah lupa dah muka Syaukat Ali tu macam mana. Saya ingatkan yang pakai baju putih, yang jambang tu adalah Syaukat Ali. Rupa-rupanya itu adalah Ziaullah, imam masjid tu, bukan Tok Siap. Dan masa tu dia kata Syaukat Ali yang ni. Dia tunjukkan satu gambar yang lain lah. Inilah Syaukat Ali. Lepas tu saya tanya, boleh tak saya nak kontak dengan Syaukat Ali, nombor telefon dia. Dan masa Syaukat Ali dia tak ada handphone. Yang ada hanyalah isteri dia, Mursalina. Dan Mursalina pun kontak dengan saya lah. Dan kami pun buat video call. Dan kami ni macam cakap dengan ayam itik lagi lah. Dia pun masih tak faham lagi bahasa Inggeris, dan saya pun masih tak boleh lagi nak cakap bahasa Hindi. So kalau tengok video tu, just sembang pun macam ayam dan itik. Dan handphone tu kadang-kadang pun line dia pun slow kan. So dia selalu freeze lah. Memang tak boleh nak sembang banyak. Dan kadang-kadang just tutup macam tu je, sebab terlalu lama nak tunggu dia punya respon kan. Dan anak-anak kepada Syaukat Ali ni pun semua dah besar. Anak perempuan dia dah besar, anak lelaki dia dah besar. Seronok lah tengok bila orang-orang yang kita familiar dulu kecil je, sekarang semua dah besar-besar lah. Dah jadi anak dara, dah jadi anak teruna, dah boleh kahwin lah kan. Wow! Dan masa tu saya berhubung juga dengan Ziaullah ni. Dia tunjuklah yang madrasah ni dah cantik dah. Masa kami sampai tu masih uzur lagi, masih tak ada elektrik. Sekarang ni dah ada elektrik dah. Budak-budak dah boleh menghafal dengan selesa dekat situ kan.
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Jambatan buluh yang kami lalui sebelum ni pun dah bertukar kepada jambatan batu. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun bercadanglah satu hari nanti, doakan tuan-tuan dan puan, tolong doakan untuk saya pergi kembali ke Bihar untuk berjumpa balik dengan mereka, insya-Allah. Dan saya nak sampaikan sedikit sumbangan yang dah lama saya nak sampaikan kepada mereka, dan siapa yang nak tumpang sekaki boleh PM tepilah. Selepas berikan duit raya kepada mereka, kami pun bertolak ke arah Lucknow. Dan masa kami bertolak ke arah Lucknow tu, perjalanan dia signboard tunjuk ke arah Nepal, yang menyebabkan hati saya ni meronta-ronta. Aku nak masuk Nepal, aku nak masuk Nepal. Tapi saya dah berjanji dengan Amirul yang kami takkan masuk Nepal, kami nak skip Nepal terus masuk ke Pakistan. Tapi dah nak kat border ni, memang betul-betul dah nak sampai border dah. Sebab laluan kami ke Lucknow tu memang ke arah Nepal dulu, barulah pergi ke Lucknow. Tapi dia tak masuk border lagi lah, yang menyebabkan hati saya berdebar-debar masa tu. Saya cakap dengan Adilah, yang abang rasa kita kena masuk Nepal lah. Balik nanti abang takut abang menyesal tak pergi ke Nepal. Visa dah ada dah. Amirul dengan Aiman memang tak ada visa lah, dia orang tak apply visa. Saya dengan Adilah ni dah ada dah visa untuk nak masuk ke Nepal. Dan masa tu saya pun telefon lah dengan Amirul. Amirul, saya rasa saya nak masuk Nepal jugalah. Dan masa tu Amirul terkejut lah. Alah, kita kan dah janji kita skip Nepal dan kita terus masuk ke Pakistan. Tapi itulah, saya dah dekat border ni, tinggal nak masuk je ni. Macam ni? Cuba fikir-fikir balik lah. With or without you, saya akan masuk juga, tak kira. Okey lah, kalau you insist nak masuk juga, kita masuk lah. So saya sangat bersyukurlah dapat ketua misi yang sangat memahami. Dan kebetulan pula pada waktu tu Amirul dan Aiman ni tertinggal kereta api untuk pergi ke Lucknow. Nak jadikan cerita, dia dah tak beli dah tiket ke Lucknow dah. Dia beli tiket ke arah Raksal untuk berjumpa kami dekat border. Alhamdulillah. Dan selepas tu kami pun teruskanlah perjalanan sehingga kami berjumpa dengan satu masjid untuk kami solat Zuhur dan terusnya solat Asar. Dan seperti biasa, saya sahajalah yang boleh solat dalam masjid dan Adilah tak boleh masuk ke dalam masjid. Dan masa tu Adilah dijemput oleh imam masjid tu untuk datang ke rumah dan solat di rumahnya lah. Dan selepas saya solat dekat masjid, saya pun kembali ke rumah yang Adilah duduk tu. Dan masa tu mereka jemput kami minum. Dan masa tu adalah anak dia tu tengah uli tepung kat atas lantai. Mungkin dia tiru cara mak dia uli tepung. Comel lah bentuk dia. Walaupun acah-acah je lah kan dia nak uli tu kan. Tapi nampak lah ni masa depan ni jadi chef yang sangat hebat ni. Dan masa tu sempatlah juga masa sembang-sembang dengan imam tu, kena ceramah dengan imam tu. Imam tu cakap perempuan haram untuk travel macam ni. Masa tu rasa macam suka hati dia je kata haram. Kami pun di flag off oleh Mufti Malaysia. Mufti Malaysia pun tak cakap haram. Dia pula nak kata benda ni haram. Tak boleh, perempuan kena duduk dekat rumah, tak boleh keluar. Haram dia kata. Saya senyap je. Yelah. Kita mengiyakan je lah sebab itu adalah pendapat dia. Siapalah saya ni nak kata pendapat dia salah. So itu pendapat dia dan saya iyakan je lah. Bukanlah bermaksud saya setuju dengan dia, tapi saya meraihkan apa yang dia percaya. Dan selepas tu kami pun minta izin untuk bertolak ke arah Nepal. Dan masa dekat atas basikal tu ada orang kampung ni, dia bagi kami cawan untuk kami minum. Cawan plastik lah. Dan saya pun ambil cawan tu dan dia tuangkan cawan dan kami minum. Wait a minute. Tuangkan cawan dan kami minum. Dan masa tu saya tanyalah nak buang dekat mana ni kan. Dan selamba je imam tu cakap buang je dekat atas jalan tu. Buang dia dekat atas jalan tu. Dan masa tu Adilah terus cakap haram. Adilah ni kalau bak sampah ni dia memang sangat particular lah. Dia memang sangat ambil berat tentang orang buang sampah merata-rata ni. Dekat Malaysia dulu saya ingat lagi, baru lepas kahwin masa tu, tengah-tengah drive ni tiba-tiba ada kereta dekat depan tu buang sampah kat tingkap. Selamba dia horn panjang. Punyalah dia marah kalau orang buang sampah dekat luar daripada kereta ni. So sama juga dekat India ni. Lepas tu imam tu senyap je. Dan ada brother ni dia ambil lah cawan tu daripada kami lah dan dia tak buang lah dekat atas jalan. Kebetulan dekat sebelah masjid tu ada madrasah. Dan saya cakap boleh tak kalau nak beri sedikit sumbangan kepada madrasah tu lah. Okay, dan Alhamdulillah kami memberikan sedikit sumbangan kepada madrasah tu dengan duit lebihan yang kami ada. Dan selepas tu kami pun sambunglah kayuhan ke arah Raksal.
Okey jap, sebelum tu saya nak remind sikit. Tuan-tuan dan perempuan dah bayar zakat fitrah ke belum? Dah nak habis puasa dah ni, dah nak raya dah. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang duduk di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan Kedah, saya cadangkan tuan-tuan dan perempuan bayar zakat fitrah melalui Senang Zakat. Tuan-tuan dan perempuan, zakat ni bukan hanya sekadar zakat fitrah. Zakat ada juga zakat perniagaan, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat KWSP. Bagi siapa yang dah keluarkan KWSP tu, please bayar zakat 2.5% supaya kita dapat pastikan harta kita tu bersih, sebab dalam harta kita ada harta orang lain. Nabi bersabda dalam hadisnya, zakat itu tidak mengurangkan harta. Tak ada lagi saya dengar dalam berita orang jatuh miskin disebabkan bayar zakat. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, kelebihan membayar zakat adalah untuk membersihkan hati kita, mengelokkan akhlak kita, dan ada banyak lagi sebenarnya kelebihan bila kita bayar zakat. Dan tunggu apa lagi, jom kita bayar zakat sekarang secara online melalui Senang Zakat, dan saya tinggalkan link dekat ruang description. Alright, jom kita sambung cerita. Dan waktu kami sambung kayuhan tu, kami jumpa ada beberapa orang budak yang tengah kayuh juga. Dan pada waktu tu Adilah pun menghulurkan sedikit duit jugalah, duit raya kepada budak-budak ni. Pada waktu tu duit kami dah nak habis dah. Itu adalah yang terakhir lah, last kopek lah. Dan boleh pula budak tu dia panggil lagi budak-budak yang lain. Masa tu kami pun cakap, yang lari. Dan kami kayuh laju-laju masa tu sebab tak nak dikejar oleh budak yang ramai. Masa tu memang tinggal sikit je lah duit, memang dah habis lah, last kopek dah tu. Dan kami pun sambung lagi kayuhan. Dan pada waktu tu kami berehat sekejap sebab panas jalan pada waktu tu, dan berjumpa dengan seorang Sami. Saya tak tahu dia agama apa, tapi bila lepas kami bersembang, dia kata only one. Only one. Only one. InsyaAllah. God divine light. InsyaAllah. Khuda permission. Aha. Allah. Allah. Isur. Masya Allah. Tabarakallah. Allah is one. Aha. Saya harapkan Tuhan tu Allah lah. Kita sama-sama lah doa supaya Allah tunjuk jalan yang benar untuk kita semualah. Dan sementara tunggu Amirul dan Aiman sampai ke border Nepal, kami bermalam satu malam dekat hotel. Okey, so saya rasa sampai di sini saja. Saya minta izin untuk saya sambung selepas hari raya cerita di Nepal. So, terima kasih kerana tonton video ini sampai habis. Jika anda sukakan video ini, please klik like, dan siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan sebelum itu, sedikit renungan daripada saya. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak 100% mengikut apa yang kita rancang. Kadang-kadang dalam perjalanan ni ada banyak perubahan yang akan berlaku. Kita haruslah berlapang dada dengan apa saja perubahan yang bakal berlaku. Kita boleh merancang, tapi jangan lupa Allah juga merancang untuk kita, dan Allah lah sebaik-baik perancang. So, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.